Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. InsyaAllah hari ini kita akan sambung kita punya program membudayakan Al-Quran siri ke-7. Baik, siri yang ke-7. Ini boleh ikut ya. Kita dah siri yang ke-7 punya banyak siri. Okey, alhamdulillah. Baik, kita akan baca hari ini insya-Allah dari surah Yusuf ayat 35 sehingga 41. Okey, bersedia semua? Okey. Dengar ya suara saya? Dengar. Alright. Kita akan baca ayat 36 Kita memula ayat 36. Okay, sebab minggu lepas kita dah baca sampai 35. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tawr wa qala akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu nabbi'na bita'wilih inna naraka minal muhsinin. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma dhalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ma kana lana an nushrika billahi min syai' dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Ya sahibai sijni أحبار متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها آباؤكم ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما
Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Sadaqallahul azim. Putus-putus yang saya baca tadi. Ha, Semua? Ustaz. Putus-putus. Alamak, putus-putus Putus-putus. Aduh. Lain tak apa, okey lah. Tapi tak apa. Okey, kita boleh bacakan terjemahan ayat 36. Siapa volunteer untuk baca ayat 36? Ada Saya, volunteer Ustaz. nak baca ayat 36? Saya bacakan. Silakan. Alright. Dan masuklah bersama-samanya ke penjara dua orang khadam raja. Salah seorang di antaranya bertanya kepada Yusuf dengan berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat diriku memerah anggur." Dan berkata pula yang seorang lagi, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat diriku menjunjung roti atas kepalaku, yang sebahagiannya dimakan oleh burung." Kemudian keduanya berkata, "Terangkan kepada kami akan takdirnya. Sesungguhnya kami memandangmu dari orang-orang yang berbuat kebaikan untuk umum." Seterusnya ayat 37. Okey, Ana Ustaz. Okey, silakan. Yusuf menjawab, "Aku bukan sahaja dapat menerangkan takbir mimpi kamu itu, bahkan tidak datang kepada kamu sesuatu makanan yang diberikan kepada kamu tiap-tiap hari dalam penjara. Melainkan aku juga dapat memberitahu kepada kamu akan nama dan jenisnya sebelum ia dibawa kepada kamu. Yang demikian itu ialah sebahagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Dengan sebab itu, aku meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah serta tidak pula percayakan hari akhirat." Okay, ayat 38. Ana sambung je lah, Ustaz. Silakan. "Dan aku menurut agama bapa dan datuk nenekku, Ibrahim dan Ishaq serta Yaqub. Tidaklah sepatutnya kita mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Mentauhid, mengesakan Allah ialah hasil daripada limpah kurnia Allah kepada kita dan kepada umat manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur." "Wahai sahabatku berdua yang sepenjara, memuja dan menyembah berbilang-bilang Tuhan yang bercerai-berai itukah yang lebih baik, atau menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Kuasa? Apa yang kamu sembah yang lain dari Allah hanyalah nama-nama yang kamu menamakannya, kamu dan datuk nenek kamu. Allah tidak pernah menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya. Sebenarnya hukum yang menentukan amal ibadat hanyalah bagi Allah. Ia memerintahkan supaya kamu jangan menyembah melainkan Dia. Yang demikian itulah agama yang betul. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wahai sahabatku berdua yang sepenjara, takbir mimpi kamu itu ialah adapun salah seorang dari kamu, maka ia akan memberi minum arak kepada tuannya. Adapun yang seorang lagi, maka ia akan dipalang. Serta burung pula akan makan dari kepalanya. Telah selesailah dan tetaplah berlakunya perkara yang kamu tanyakan itu. Okey. Satu terjemahan berkaitan ayat 36 sehingga 41. Baik, kita dah sampai siri yang ketujuh. Okay, setakat ni jelas suara saya ni. Tadi ada masalah internet sikit, saya tak perasan. Jelas. Okey. Bila kita sebut sebelum ini kita dah tahu di mana Nabi Yusuf alaihissalam telah meminta kepada Allah untuk memenjarakannya. Maknanya dia untuk dipisahkan dia daripada orang ramai. Sebab apa Nabi Yusuf berkata itu lebih baik sebab dia terselamat daripada godaan-godaan di negara Mesir pada ketika itu, di negeri Mesir ketika itu, di mana dia telah digoda oleh isteri Al-Aziz, iaitu kalau ikutkan kita kalau bahasa kita ni kita panggil Zulaikha lah.
dia telah digoda oleh Zulaikha, tetapi telah dibuktikan dia tidak bersalah. Tetapi biasalah, untuk lebih baik kepada Nabi Yusuf pun masuklah ke dalam penjara. Okey, maka bermulalah episod yang baru kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Seperti yang kita tahu, dah banyak dah dia punya proses kehidupan itu. That's why Allah sebut kisah yang terbaik ialah kisah Nabi Yusuf inilah. Semua kisah baik, cuma kisah Nabi Yusuf ini hanya diterangkan dalam satu surah sahaja. Maknanya kalau contoh kita tengok Nabi Musa ada dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Isra, Isra ada sikit, surah Isra ada, surah Al-A'raf ada Nabi Musa, dan beberapa surah yang lain yang menceritakan tentang Nabi Musa. Kalau kita nak tahu, nama Nabi Musa ni yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Betul. Nama Nabi Musa. Okey. Kemudian Nabi apa lagi yang banyak disebutkan dalam Al-Quran? Nama Nabi apa? Nabi Musa yang terbanyak. Nama Nabi yang lain selepas Nabi Musa, Nabi apa? Ibrahim. Ya, betul, Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Isa alaihi salam. Berapakah nama Nabi Muhammad disebut dalam Al-Quran? Berapa kali nama Nabi Muhammad disebut dalam Al-Quran? Berapa? Google. 25 Ustaz. Nama Nabi Muhammad disebutkan dalam Al-Quran. Silap soalan tadi tu. 4 kali. Berapa kali? 4 kali, ya betul. 3 dengan menggunakan perkataan Muhammad. 1 disebut sebagai Ahmad. Itu antara ayat yang menunjukkan Al-Quran menyebut kembali ayat yang terdapat di dalam dalam kitab Injil, di mana ketika itu akan diutuskan Nabi akhir zaman, iaitu dipanggil min ba'di ismuhu Ahmad. Kalau kita merujuk kepada Bible, dia tak terjemah, bukan Bible lah, dia dalam kitab Alkitab yang ada dekat Borneo yang bahasa Melayu tu, bukan bahasa Melayu pun, sebenarnya bahasa Indonesia lah. Dia tidak menggunakan perkataan yang terpuji, sebab dia dah tukar dah perkataan, dia tukar lah perkataan disebabkan kitab Bible dia tak ada bahasa, orang kata bahasa pendasar. Contoh macam Al-Quran, bahasa dia bahasa Arab. Dia boleh diterjemahkan. Bila diterjemahkan, tapi dia ada asasnya tetap masih bahasa Arab. Sedangkan kalau kita tengok Bible ataupun Injil, kita bahasa dia dah lain. Tapi bila kita tengok Injil ataupun Bible sekarang ni ada banyak version kan? Betul tak? Dia ada King James, ada revised version, standard revised version, King James version. Ada kat Malaysia ada Alkitab yang that's why dia dah terjemah daripada perkataan asal. Bila dah terjemah, ada yang dibuang, ada yang terjemah salah kan. That's why macam kita selalu tengoklah. Dulu kan ada isu di mana penggunaan kalimah Allah di dalam kitab Bible. Adakah anda bersetuju? Saya nak tanya ni. Anda setuju? Kalimah Allah disebut di dalam Bible. Setuju tak? Sebelum nak cakap setuju tak setuju Ustaz, adakah Allah yang dimaksudkan oleh mereka tu, sebab mereka Trinity kan? Mereka mengatakan bahawa Allah tu mempunyai anak kan, dan sebagainya. So kalau mereka menggunakan kalimah Allah itu, it implies the God that they are referring to. So anda rasa tak sesuai mereka menggunakan perkataan Allah tu? Ya, betul. Okey, sebagai contoh, macam ada yang berhujah, tengok lagu Negeri Johor. Macam mana lagu Negeri Johor? Siapa boleh nyanyi lagu Negeri Johor? Macam mana lagu Negeri Johor? Allah peliharakan Sultan.
Tiba-tiba tak nak ngaku kan. Kan ada perkataan Allah kan dalam negeri-negeri Johor. Allah samakan Sultan kan. Dan itu penggunaannya dalam konteks yang betul. Sebagai contoh saya tengok kitab Kejadian ayat nombor 1, verse nombor 1, chapter nombor 1, verse nombor 1 tentang Kejadian Alkitab. Penciptaan daripada tiada kepada ada. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Okey. Bumi tidak berbentuk kosong dan kegelapan menyelubungi permukaan samudra dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu chapter 1 Kejadian ayat 1 dan 2. Okey. Penggunaan Allah itu perlulah betul pada tempatnya. Baru boleh guna. Tapi kalau salah, sebagai contoh kan, anak Tuhan menyembah ibu Allah, ayah Tuhan bapa kan. Maknanya itu adalah penggunaan yang salah. That's why penggunaannya itu tidak dibenarkan. Okey. Kita cerita benda lain pula kan. Baik. Ini berkata Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam penjara bersama 2 orang khadam raja. Tengok betapa cantiknya Allah mengatur kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam itu daripada dibuang oleh keluarga, kemudian pergi pula duduk bersama Al-Aziz, kemudian digoda, kemudian masuk penjara. Kemudian mereka, okey, 2 orang khadam raja ni, nama khadam itu ialah khadam yang pertama iaitu seorang yang menyediakan minuman kepada raja ialah namanya Banu. Okey, dalam kitab ni namanya Banu. Okey. Yang seorang lagi namanya Majlas ataupun Judge Nakir. Maknanya dia ada 2 orang, Banu yang yang bermimpi melihat dirinya memerah anggur sebab beliau ini adalah seorang penyedia minuman di raja, dan seorang lagi bernama Majlas iaitu orang yang memberikan makanan roti kepada raja. Okey. Nampak tak di sini mereka melihat mengapa kadang-kadang kita bertanya, kenapa mereka berdua ni tak tanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam? Okey, saya dulu kecil-kecil saya tanya, kenapa nak tanya Nabi Yusuf? Okey. Kemudian dia dijawab dalam ayat 37. Sebab Nabi Yusuf ini dia boleh orang kata apa, meramal. Okey, sebagai contoh, bukan meramal lah. Meramal lah kot. Okey. Hari ini kita makan apa, esok kita makan apa. Okey, dekat sini Allah ada terangkan. Okey. Aku bukan saja bahkan tidak datang kepada kamu suatu makan yang diberikan kepada kamu, melainkan aku juga dapat memberitahu kamu akan nama dan jenisnya sebelum dibawa kepada kamu. Itulah menyebabkan kedua-dua orang banduan ataupun penjara itu melihat Nabi Yusuf ini mungkin boleh mentadbir mimpi. Dia sebab lagipun Nabi Yusuf ini sebab dia boleh meramal ataupun menjangkakan apa yang mereka akan makan, makanan apa yang akan mereka makan pada esok harinya. Okey, sebelum dapat kepada mereka, sebelum mereka makan. Dan kita tengok kat sini, Nabi Yusuf sebelum dia mentakwil mimpi itu ataupun mentadbir mimpi itu, Nabi Yusuf alaihissalam tidak meninggalkan sunnah sebagai seorang rasul, iaitu apa sunnah seorang rasul? Iaitu mendakwah, tabligh. Kalau kita tengok kan sifat bagi seorang rasul ialah ada apa? Amanah, tabligh, fatonah, satu lagi amanah, tabligh, fatonah, satu lagi Siddiq. Siddiq. Ya betul. Lupa pula kan. Maknanya Nabi Yusuf alaihissalam berdakwah kepada banduan tersebut. Okey. Kemudian dia menyatakan, aku menurut agama bapa dan datuk nenekku Ibrahim, Ishak serta Yaqub. Sebab Nabi Yusuf alaihissalam bin Yaqub alaihissalam bin Ishak alaihissalam bin Ibrahim. Maknanya keturunan memang mulia-mulia ni. Ibrahim, Ishak, Yaqub, Yusuf. Kalau kita tengok memang keturunannya memang keturunan yang baik-baik lah. Maknanya keturunan agama bapa nenek datuk neneknya. Okey, di mana
Nabi Ibrahim, Ishak, Yaqub ialah beragama Islam, iaitu mereka tidak menyekutukan Allah. Mereka menyembah Allah, mentauhid, mengesakan Allah. Okey? Maknanya Allah tidak boleh disekutukan. Okey, kalau kita tahu di Mesir ketika itu mereka menyembah apa? Mereka menyembah berhala dan mereka ada juga menyembah Allah. Mereka menyembah Allah tapi mereka menyembah yang lain. Itu mereka mensyirikkan Allah. Okey? Macam kaum musyrikin Mekah kan, macam kita tengok kaum musyrikin Mekah, kenapa mereka menggunakan perkataan musyrikin? Sebab mereka mempersekutukan Allah. Mereka percaya kepada Allah tapi mereka ada menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Itu sebab mereka digelar sebagai kaum musyrikin Mekah. Okay, that's why Rasulullah ketika mula berdakwah kata sembahlah Allah yang esa. Mereka dah tahu Allah tapi mereka nak juga Tuhan-Tuhan yang lain. Seperti apa nama Tuhan yang ada dekat Mesir, Mekah pada ketika itu. Sebagai contoh, tak silap saya nama dia Uzza, patung dia ada patung Uzza, Lat dan sebagainya lah. Itu adalah contoh-contoh nama berhala yang wujud di Mekah pada ketika itu. Maknanya Rasulullah SAW berdakwahlah kepada umatnya, kaumnya di kaum musyrikin Mekah. Sama juga setiap Nabi ada kaum yang diutuskan. Sebab dia bukan Nabi, setiap Rasul. Rasul mesti ada kaum yang diutuskan. Sebab apa beza Nabi dengan Rasul? Apa beza Nabi dengan Rasul? Seorang Rasul, dia wajib seorang Nabi. Seorang Nabi, dia tidak wajib Rasul. Apa dia? Apakah itu? Apa? Nabi Ustaz, Apa dia? Silakan. Nabi dia tak wajib menyampaikan apa wahyu pada orang lain tapi Rasul wajib. Ya ke? Ya betul. Dia bukan menyampaikan wahyu, menyampaikan dakwah. Nabi tidak wajib. Tapi Rasul wajib menyampaikan. Dan namanya Rasul perkataan asalnya Rosalah, menyampaikan, sampai. Maknanya kita menyampaikan wahyu ataupun apa yang Allah suruhnya kepada umatnya. Macam contohnya, macam ni Nabi Yusuf tidak tinggal. Walaupun di penjara, Nabi Yusuf tetap berdakwah kepada orang-orang di dalam penjara. Okey, itu yang dikata tu lagi. Ayat 39, wahai sahabatku berdua yang sepenjara memuja dan menyembah berbilang-bilang Tuhan yang bercerai-berai, itukah yang lebih baik daripada menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Berkuasa. Okey, saya nak tanya anda, kan, anda semua kan, mengapakah Islam, bukan Islam, apakah kelemahan jika kita apakah kelemahan, okey, biasa kan kalau kita tengok perbandingan agama kan, dia kata kenapa Islam ni menyembah Tuhan yang satu, kan? Kenapa tidak menyembah Tuhan yang ramai? Apakah hujah untuk kita menjawab? Bagaimana kalau kita nak tanya, kita nak menjawab kan? Tuhan, macam contoh agama, ada agama-agama yang tentu dia ada Tuhan memusnahkan, Tuhan mencipta, Tuhan macam-macam Tuhan lah. Tuhan memberi rezeki, lain. Tuhan yang memberikan kepandaian, Tuhan yang melahirkan, kan ada banyak Tuhan. Kenapa dalam Islam hanya mempromosikan satu Tuhan? Kenapa dalam Islam satu Tuhan sahaja yang boleh dipercayai, yang perlu kita sembah? Mengapa? Mengapa? Okeylah, jawapan dia ialah bayangkan satu Malaysia ni ada 3 Perdana Menteri. Bayangkan, 3 Perdana Menteri. Apa yang berlaku pada negara kita? kucak-kacir, tak tahu nak ikut yang mana. That's why antara kelemahan orang yang mempunyai, bukanlah kelemahan, memang kelemahan pun, hujahnya ialah kalau Tuhan tu banyak, dia akan jadi macam tu lah. Bayangkan, 3 orang Perdana Menteri. Ini seorang pun dah bergaduh dah nak naik kan. Tiga Perdana Menteri itu 3. Bayangkan kalau ada jutaan Tuhan ataupun jutaan Perdana Menteri dekat Malaysia ni. Semua jadi Perdana Menteri. Apa yang berlaku kepada negara?
kita tak tahu nanti kan apa nak buat yang macam mana, nak buat macam mana. Itulah menyebabkan memang itulah yang orang kata apa, hujah utama. Okey, hanya Islam sahaja yang mempromosikan Tuhan yang Esa. Sebagai contoh, kalau agama contoh menang, okey, di mana dia ada Tuhan, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus. Okey, tak tahu nak menyembah apa kan, nak sembah yang mana satu. Mereka kata 3 dalam 1. Tapi masalahnya saya rasa saya pun tak faham apa maksudnya. Bagaimana nak menyembah 3 kan? Tapi dalam 1. Okey. Tapi tak apalah. Okey. Lakum dinukum waliyadin. Okey. Tapi kita bolehlah menyampaikan dakwah mereka kepada mereka. Okey. Okey. Apa yang kamu sembah yang lain selain Allah tu hanyalah nenek moyang dia yang berikan. Okey. Sedangkan Allah tidak pernah mengiktiraf pun berhala-berhala sembahan mereka itu. Okey, kita hanya menyembah Tuhan Allah yang Maha Esa sahaja. Itulah yang kita pegang sampai sekarang. Maknanya daripada Nabi Adam alaihi salam sampailah kita sekarang ni, itu diturunkan ke dunia pada 4000 tahun sebelum Masihi. Di mana dikabarkan di Sri Lanka dan bertemu dengan isterinya Siti Hawa di Jeddah. Jauh tu, Sri Lanka naik ke atas pergi ke Jeddah. Jauh. Ada yang menyatakan dia turun di Nusantara, wallahu alam, saya tak tahulah tapi sebab dia tak ada orang kata pun dalil ataupun khusus yang berkaitan tentang di manakah mereka turun. Okey, kemudian mereka bertemu di Arafah kan. Siti Hawa diturun. Ustaz saya tadi cakap Siti Hawa tu diturunkan di Jeddah. Okey. Jeddah pernah pergi Mekah tak ni? Pernah pergi umrah? Pernah. Pernah pergi umrah? Pernah pergi. Dan tu Cik Syarif seorang je pernah pergi umrah ni. Yang lain pun pernah. Biasalah malu kan. Malu. Malu nak ngaku kan, benda baik malu nak ngaku kan. Tak apalah. Okey. Di mananya kita ada berpeluang untuk melawat kawasan-kawasan yang disebutkan. Tiba-tiba kita tanya kan, kawasan kita tengok kan dalam Al-Quran semuanya Nabi, Rasul diutuskan kepada kaum Arab ataupun kaum Bani Israel kan. That's why ada tak sebenarnya Rasul yang diutuskan kepada ke tanah Melayu, ada ke tidak? Wallahu a'lam lah. Sebab dia tak disebut di dalam Al-Quran. Tapi kita percaya Rasul ada 313. Banyak tu, 313 orang Rasul. Nabi ada 124,000 orang Nabi. Kita tak tahu siapa. Okey. Dalam Al-Quran mungkin disebut nama tetapi disebut orang itu tetapi dia tak sebut nama. Sebab tu ulama-ulama menyusun. Okey, rasul-rasul yang ada di dalam Al-Quran ini mestilah disebut sebanyak 2 kali. Okey, 2 atau 3 kali lah barulah dikira sebagai rasul. Sebagai contoh macam Zulkarnain kan. Zulkarnain disebutkan di dalam Al-Quran tapi dia tidak dinyatakan, dia tak dikira sebagai rasul. Okey. Contohnya apa lagi yang disebutkan di dalam Al-Quran? Nabi Khidir. Okey, Nabi Khidir ada tak disebutkan di dalam Al-Quran? Ada, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebut dengan namanya. Hanya disebutkan, kalau kita buka surah Al-Kahfi tu kita jumpalah di mana Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan seorang yang alim daripadanya. Okey. Iaitu kalau kita namakannya sebagai Khidir. Okey, Nabi Khidir. Kenapa nama Khidir? Salah satu sebabnya ialah jika Nabi Khidir lalu di kawasan tersebut, automatik kawasan tersebut akan jadi hijau. Sebab Khidir tu perkataan asalnya ialah terjemahan daripada hijau. Okey. Baik. Kemudian kita pergi ayat ke-41. Okey. Di mana kat sinilah Nabi Yusuf alaihissalam setelah dia berdakwah kepada orang di dalam penjara itu, okey. Kemudian barulah Nabi Yusuf alaihissalam mentakwil ataupun mentakbir mimpi tersebut, mentafsir mimpi tersebut. Okey. Di mana dalam Nabi Yusuf alaihissalam mentafsirkan bahawa yang bawa
anggur kepada raja itu akan dibebaskan. Okey? Akan dibebaskan. Maknanya dia tidak bersalah lah. Tetapi sebaliknya kalau kita tengok yang membawa makanan, okey? Membawa makanan itu akan disalib. Okey? Akan disalib. Okey, kalau ikutkan Al-Quran ni, okey, fayuslabu fataqulu tayru min ra'si. Okey? Fayuslabu fataqulu. Okey, dia kat sini ayat dia. Kat sini kalau kita tengok fayuslabu, maka dia disalib. Fayuslabu fataqulu tayru min ra'si. Kemudian akan dilakukan hukuman oleh raja pada ketika itu atas kesalahan yang dilakukan. Cuma tidak dinyatakan apakah kesalahannya tersebut. Kalau ikutkan dalam buku kitab Kisah Para Rasul ini, dia tidak dinyatakan, dia tidak nyatakanlah kesalahan itu apa, tapi itulah yang diceritakan di dalam Al-Quran. Okey, baik, ada apa-apa soalan sebelum kita akhiri? Ustaz, Ana nak tanya tentang Nabi Apa Khidir. soalan? Okey, Kalau Ana nak tanya tentang Nabi Khidir, alright. Silakan. kalau di Malaysia ni memang kita sedia maklum lah, Nabi Khidir ni memang kita akan panggil Nabi lah, dan kita percaya yang baginda merupakan seorang Nabi yang diutuskan lah. Ana cuba juga carilah nas yang mengatakan memang baginda itu Nabi, tapi tidak ada. Kalau kita merujuk kepada kepercayaan ataupun pegangan orang-orang Arab, mereka beranggapan bahawa baginda merupakan seorang wali. Boleh tak Ustaz ulas, adakah baginda merupakan wali ataupun nabi, dan ada tak sebarang sandaran yang mengatakan bahawa baginda merupakan seorang nabi? Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih. Wah, satu soalan yang baik Alamak, saya pun tak erti nak jawab. Tapi kalau ikutkan yang saya pernah baca lah, dia menyatakan bahawa Nabi Khidir ini ialah seorang Nabi. Dia berpandukan kepada kitab ni lah, kitab Kisah Para Rasul ni memang dinyatakan sebagai Nabi. Kejap saya tengok. Kejap kalau ikutkan kat sini, dia ada yang menyatakan dia hanya wali, tidak dikira sebagai Nabi. Tetapi wallahualam lah, saya pun tak tahu nak kata, sebab saya rasa macam ada juga yang dalil yang menyatakan bahawa terdapat 4 orang Nabi yang masih hidup, 2 di bumi, 2 di langit. Tapi bila baca dalam kitab ni dikatakan ada yang berpandangan hadis tu ialah hadis yang tidak sahih lah, tidak sahih. Ada yang menyatakan dia tu terputus. Tapi kita percaya macam inilah, kita percaya bahawa Nabi tersebut, insan tersebut ialah masih insan yang Nabi Musa. Okey, sebab Nabi Khidir ini bertemu dengan Nabi. Okey, kisah Nabi Khidir ini bangkit ketika Nabi Khidir bertemu dengan Nabi Musa di pertemuan di 2 laut. Betul tak? Dalam surah, kalau kita baca surah Al-Kahfi di ayat yang ayat ke berapa surah Kahfi ni? Surah Kahfi ayat 60 sampai 82. Itulah yang membuktikan dalil tentang memang wujudnya seorang alim. Cuma namanya ialah siapa? Okey, kalau ikutkan dalam kitab ini nama dia ialah Khidir. Okey, Khidir. Okey. Okey, Khidir ya, betul lah namanya Khidir. Tapi tak pasti sebab dalam Al-Quran dia tak sebut nama. Al-Quran tidak sebut nama, tapi yang kita baca, kita tahu memang telah orang kata apa, telah sama-sama lah kot yang telah dinyatakan memang namanya ialah Khidir. Cuma saya tak jumpa ayat yang mungkin kita boleh buat kuliah kot pasal kisah Nabi Musa dan Khidir ni Boleh? Tunggu habis dulu lah kisah Nabi Yusuf ni Boleh. Saya tak boleh nak jawab sebab saya pun tak boleh baca lagi. Tapi kita percaya dia memang wujud. Sebab Allah telah menceritakan kisah ini di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Kahfi ayat 60
60 sehingga 82 sebab perbincangan sama ada dia nabi ataupun tidak, dia hanya sebagai wali, itu saya tak, bukan orang kata apa, saya berlepas diri lah, saya tak tahu sebab itu perbincangan ulama sebab ulama orang yang alim saja yang boleh mengetahui ataupun membezakan di mana adakah itu nabi, adakah itu rasul. Tapi ada juga yang saya baca lah, antara yang saya baca, saya dengar dengan ceramah kan, dia kata Nabi Khidir alaihissalam ini sebenarnya bukan manusia pun. Sebab sebab kenapa? Selepas kan Nabi Musa bersama anak muridnya, untuk mencari Nabi Khidir ni, tiba-tiba bila Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir ni, tiba-tiba pengikutnya hilang. Tidak dinyatakan di dalam Al-Quran. Sebab apa? Sebab itulah maksudnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini bertemu di alam yang lain. Bukannya orang kata apa, bukan di alam nyata lah kot. Ada yang berpandangan macam itu. Sebab tiba-tiba yang pengikut Nabi Musa alaihissalam iaitu Yusha' bin Nun tu, yang anak murid yang bawa ikan untuk bertemu dengan Nabi Khidir itu, telah hilang dalam penceritaan itu. Ada yang menyatakan bahawa Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam tidak lagi berada di alam nyata, di alam manusia. Dia kata apa, di alam yang lain lah. Ada yang berpandangan begitu kan. Alam yang apa? Yang kerajaan langit kan. Okey. Baik. Satu soalan yang baik, mungkin kita akan mengkajilah sama-sama nanti ya, insyaAllah. Ada juga yang mengatakan bahawa nak ini berdengan Nabi Zulkarnain akhir sebab minum air apa? Kata apa? Air apa Nabi Zulkarnain ni? Ya. Air yang panjang usia tu. Yang boleh minum hingga minum air kekal lah, air kekal. Nabi Khidir dapat minum air kekal tu. Alright. Jadi Nabi Khidir pernah bertemu dengan Nabi Zulkarnain. Nabi Khidir juga pernah bertemu dengan Nabi Ilyas alaihissalam. Okey. Ada juga kan, biasa kalau saya biasa dengar lah kan, kalau kita pergi Mekah, ada orang yang pernah berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Tapi saya tak tahulah bila Kersi ni kan. Okey. Kadang-kadang kita tokok tambahnya pun ada juga kan. Alright. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz.